الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلى جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا جميع معلمينا ومعلماتنا جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات. وصلي صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي شيخ الله له من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, bahagia lagi dikasihi tuan-tuan ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan hadirin dan hadirat di kalangan tuan-tuan guru, para asatizah yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat-Nya dapat kita bertemu sekali lagi untuk sama-sama kita mengambil peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepada para sahabat, kepada tabi'in, kemudian tabi'in, dan kemudian seterusnya kepada ulama generasi demi generasi sampailah generasi kita hari ini. Jadi insya-Allah Al-Fatihah yang kita baca adalah Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datangnya warisnya daripada Jibril alaihi salatu wasalam dan sampailah kepada kita hari ini. Quran yang kita baca itulah Quran yang ada makna dalam Al-Quran, itulah makna yang ada pada zaman Nabi sampailah ke hari ini yang disampaikan oleh para ulama. Sebab Nabi berkata, sabda Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini merupakan pewaris para nabi. Yang mewarisi apa yang disampaikan oleh Nabi itu disampaikan, ya. Sampailah kepada kita hari ini, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah Islam ni kalau kita tak jaga, Allah jaga Islam. Kalau kita berpaling daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada baiknya, ya. Lebih lagi kalau menghina Rasulullah, lagi tak ada baiknya, ya. Apa yang dibawa Rasulullah tu bawa, amalkan, ya. Tak ada baiknya orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menghina Rasulullah ni sampai hari ini ada. Daripada zaman Nabi lagi ada. Kalau kita kaji sejarah, tengok orang yang menghina Nabi ni tak ada sudah yang baik, ya. Siapa tu? Raja Farsi yang menghina, mengoyakkan surat Nabi. Allah koyakkan dia punya kerajaan, mati dengan sehina-hinanya, sehingga mati adik-beradik bergaduh, bunuh-membunuh, anak bunuh ayah kerana kerja tahta, yang lain sakit hati, bunuh pula dia, last tinggal perempuan dia seorang, menjadi raja, ya. Tuan-tuan di Farsi itu ramai lagi ni tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya. Ke India ada seorang menghina Nabi SAW, Mirza bin Ghulam Al-Qadiani, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Dia hina Nabi Muhammad tu, bukan akhir Nabi, aku ni akhir Nabi, aku ni lebih baik. Sebab dia ni salah seorang pendukung British masa tu yang masuk ke India. Jadi dia mempengaruhi umat Islam. Apa kesudahannya? Ya, apa yang dia sebut akhirnya keluar kat mulut dia najis. Orang buang air kat punggung, dia kat mulut. Mati kat mana? Mati dalam jamban, ya. Tak ada baiknya. Zaman Faruq, ini zaman Faruq, jangan lagi tajuk. Sebab nak beritahu bahawa apa yang Nabi bawa itulah yang kita kena ikut. Jangan sesekali-sekali kita menghina ataupun memperlekehkan, ya, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya tak kisah kalau orang kafir menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu budaya dia, cemburu dia. Allah dah sebut lan tarda ankal yahudu walan nasara
hatta tattabi'a millatahum. Yang kita takut ni orang Islam sendiri yang menghina Nabi yang dia tak sedar. Siapa mereka ini? Orang yang tak sembahyang, mengaku Islam, orang yang minum arak, ya. Mereka ni yang mudah memperlekehkan sunnah Nabi. Alah ni sunnah je pun, ya. Jadi penghinaan tanpa disedari ini akan menutup pintu hati. Langsung tak ada rasa taat, takut, cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah bila Rasulullah masuk dalam keadaan marah, Sayyidina Aisyah kata apa? Ya, celaka bagi orang yang membuatkan kau marah wahai Rasulullah. Tuan, Rasulullah tak balas tu. Tak ada. Maknanya Rasul mengakui bahawa orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dapat kecelakaan. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan kau marah? Ya, muka tak serius, tak ceria. Dia kata, aku suruh ni sahabat aku ni yataraddadun. Dia bukan yungkirun, bukan yaksun, yataraddadun. Bila Nabi suruh satu arahan, para sahabat ni dia tak teragak-agak nak buat. Teragak-agak tu Nabi dorang. Jadi dia tak tunjuk, dia balik kat rumah. Yataraddadun tu teragak-agak nak ikut arahan Nabi tu. Dia bukan ingkar, bukan maksiat kepada Nabi, tak. Teragak-agak saja membuatkan Nabi rasa tak selesa. Tuan dan puan, kamilah sama-sama kita hidupkan sunnah sebanyak mungkin. Banyak sunnah Nabi, ya. Orang lelaki senang ikut sebab Nabi tu lelaki. Orang perempuan macam mana ustaz? Banyak. Kalau nak, tuan dan puan sekalian, suruh suami pergi masjid, dia dapat pahala jemaah. Rahmat, pintu rahmat terbuka sebab Allah Subhanahu wa taala suruh orang masuk masjid ni dibaca apa? Allahumma ftah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Bukan baba rahmatik, abwaaba. Apa maksud abwaaba ni? Pintu-pintu rahmat. Itu sekali masuk, jadi balik dia bawa pintu-pintu tu kat rumah. Bagi yang percaya, tidak percaya nak buat macam mana? Buka pintu satu hari 5 kali pergi masjid, 5 kali pintu tu terbuka. Abwaab rahmatik. Ya, tuan dan puan sekalian. Keluar pula, Allahumma firli dzunubi wa as'aluka min fadlik. Ampunkan dosa, minta kelebihan yang ada dekat luar untuk hidup di dunia. Tuan dan puan, kita tak buat. Ya. Datang masjid, keluar daripada rumah, masuk masjid, darjat 27 darjat. 27 darjat. Sahabat ni tak puas hati tanya, ya Rasulullah, ma baina darajatain, apakah qadar dua pangkat tu, antara satu yang kedua sampai 27, antara satu dengan yang kedua tu, apa dia punya timbangan dia, miqdar dia, qadar dia? Nabi kata baina samawati wal ardh, antara langit dengan bumi. Jauh dia tu satu qadar darajat sembahyang masjid berjemaah ni. Jauh dia tuan-tuan, antara bumi dengan langit. Sekarang ni tuan-tuan yang datang hari ni ada 27 darajat jarak dia tu. Dengan anak-anak yang tak boleh sembahyang jemaah, dengan suami yang tinggal kat rumah, dengan orang 27. Kalau sepanjang hidup dia besok, suami kita lebih ke syurga dulu, 20 berapa jarak jauh, tak tahu jarak. Sahabat Nabi menangis. Bila lambat terlewat dia datang masjid, dapat dia kan, aku tak dapat kejar. Kau dah 27 baik sama, tak dapat kejar. Siapa yang dulu-dulu? Tuan dan Allah anak sebagai mukadimah, boleh semangat, sudah kaji datang saja. Maaflah tuan-tuan, kadang terlajak benda-benda macam ni, terlajak. Baik, kita mula pengajian kita, sambung sikit lagi mengenai mengasihi dunia. Ya, kita dah bincang sebelum ni apa maksud dunia. Benda yang kita tak bawa masuk buku itu dunia. Ya, dunia yang tak bawa kebaikan dunia, bawa masuk buku. Tak bawa, itu dunia orang yang kita punya. Ya, tuan-tuan, ada orang kosong tak bawa apa-apa, ada orang bawa banyak. Ya, pahala datang berlipat-lipat kali ganda. Dia tinggalkan dunia, tuan, dia tak fikir dunia. Baik, berkata musannif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi. Ya, berkata musannif, moga Allah merahmati dan memberkati ilmu sampai ke hari ini, memberi manfaat kepada manusia jelata dan akan berpanjangkan sampai hari akhirat, insya-Allah. Ya, tuan dan puan, dunia tempat perumahan bagi akhirat, tajuk surat 63. Ya, tempat perumahan ini bahasa kamu.
Saya mula tak faham juga apa rumah. Rupanya rumah ni ladang. Ya, orang dulu panggil rumah ni tempat berladang. Jadi dunia ini tempat berladang bagi akhirat, tempat kita untuk menanam. Dan tuainya ke mana? Bukan dekat dunia. Tuainya ialah selepas masuk alam kubur. Alam kubur ni tuan dan puan tempat ditanya iman. Akhirat besok tempat ditimbang amal. Sebab Nabi kata awal ma yus'alul abdu yaumal qiyamah as-salat. Benda yang mula-mula ditimbang dekat akhirat besok sembahyang. Dalam kubur dia tak tanya. Sembahyang tak ditimbang. Dia tak timbang. Yang ditanya iman. Ma rabbuka. Iman ditanya itu sebab allazina ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmur masjid ni orang yang beriman je. Beriman dengan Allah. Wal yaumil akhir, dengan hari akhirat. Sebab hari akhirat tu dia ada beriman, maka dia buat, dia percaya dengan pahala dengan apa dan sebagainya datang. Jadi kat mana kita nak ambil ni? Kat dunia ni lah. Kan mati tak ada, datang masjid tak ada. Kita ada pikul orang buat masjid. Tu tentu kau ada pikul dia orang buat masjid. Kadang-kadang kat rumah dia pun dah selesai ya? Ada orang langsung tak jumpa, makan di belah sahur. Contoh tuan hilang sembahyang ghaib. Nak sembahyang ghaib pun tak berani sebab takut kau hidup dah lagi. Tuan lalas tak berkumpul kawan. Wallahualam. Baik, itu jadi rumah ni maksudnya bumi ni adalah ladang. Sebenarnya bahasa Arab dipanggil mazra'ah. Mazra'ah itu adalah ladang. Mazra'atul akhirah. Dunia mazra'atul akhirah. Maksudnya dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Ya, tempat kita bercucuk tanam dan hasilnya kita ambil di alam akhirat besok. Ya. Ketahuilah bahawa seperti dunia itu dicela. Dunia ini dicela. Ya. Ya. Demikian pula dunia itu tempat perumahan bagi akhirat. Selagi engkau dapat mengetap di akhirat apa yang engkau tanam di dunia daripada segala amalan yang baik. Satu lagi istilah memetap. Yang anak-anak mampu tak tahu memetap. Punya ustaz memetap. Ketam ni orang dulu-dulu saya sempatlah melihat benda orang kotam padi kan. Tuai padi sebelum padi tu di apa? Topang-topang kaku nak pergi kan. Disabit. Belum sabit padi itu disabit, dikotam dulu. Sebab ada yang terlampau masak, takut nunggu beberapa hari dia akan jatuh. Jadi elok dia ketam dulu, ambil dulu. Yang tu buat pumping pun ada orang bagi sampai lah. Memang asal lah tu semua. Jadi dunia ini dicela, sifatnya dicela. Ya, tuan dan puan sekalian. Banyak hadis yang mencela dunia. Ya. Dunia jifatun talibuha kilabun. Di antara kata-kata. Ya, dunia ini adalah bangkai. Yang pencinta dunia ini adalah anjing-anjing. Maksud dia apa? Anjing yang suka makan bangkai. Ya. Waliyahzubillah. Ya tuan, meletakkan hati di dunia. Ya, letakkan hati cinta kepada dunia. Jadi yang Syekh ni kata apa? Dunia ini umpama perumahan. Itu ladang bagi akhirat. Selagi kau dapat mengetap di akhirat, apa yang kau tanam di dunia. Mana kat dunia kita tanam, kat akhirat besok kita ketap. Ketap maksudnya menuai hasil amalan-amalan yang kita tanam, ya, dekat akhirat. Itu sebab orang kaya, ya, dia nakkan harta dia dekat akhirat besok. Macam mana dia nak buat? Dia kena tanam harta dia dekat dunia. Macam mana? Bina masjid, bagi anak yatim, bagi harta wakaf. Ya, itu cara dia. Sebab benda tu kita tak nampak. Ya. Zahir dunia ni kita nampak cantik, tuan dan puan. Kan ada satu hadis, tengok macam mana dunia ni hebat, ya. Dalam dunia daripada segala amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik itulah yang kita kena tanam. Senang dapat pahala. Kalau dapat pahala ni cukup senang. Dalam minum air segelas pun dapat banyak pahala. Tuan dan puan, kita ni sekarang dah pahala. Ya, para muslimat yang dekat belakang sedang mengambil pahala. Sebab tengah duduk dengan tazkirah sementara menunggu waktu isyak. Tapi waktu isyak kita dapatlah solat berjamaah, duduklah sambil iktikaf, menuntut ilmu pula lagi. Ya, tuan dan puan sekalian. Dapat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang syahid? Syahid, mati syahid peperangan. Siapakah orang yang mati syahid, wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah pun tanya balik, siapakah orang yang syahid di kalangan kamu? Tanya balik pada sahabat. Ini cara pendekatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik masyarakat, mendidik umat.
hari ini juga. Ya. Maka bila Rasulullah tanya, siapakah orang syahid di kalangan kamu? Orang syahid di kalangan kami yang mati berjuang fisabilillah menegakkan agama Allah, maka dia mati. Kalau macam tu, kata Nabi, sikit sangatlah umat aku mati syahid. Maka Nabi luaskan syahid itu apa dia? Di antaranya menuntut ilmu. Orang yang mempertahankan diri, hartanya, ya, mati. Orang yang terbakar, orang yang macam-macam. Ada sebut 7 kalau tak salah saya. Yang Nabi luaskan makna maksudnya. Antara ni ialah kita sekarang sedang menuntut ilmu fisabilillah. Pahalanya berganda-ganda. Kita tak nampak. Inilah yang akan kita tuai nanti. Ya. Sambil-sambil duduk, tinggal rumah. Kalau duduk rumah kami WhatsApp-nya tengok TV kan. Yang ada TV pun tak tengok orang. TV sekarang ni dah jadi perhiasan dekat rumah. Dah tak ada dah buka kan. Ya. Anak-anak pun dah tak reka dengan TV dah. Kecuali cerita tu suka dia. Duduk lepas tu, ya boleh tak tutup lampu. Wah, kita tengah buat jom ni dah tutup lampu pula. Cerita Mak Limah ni, Mak Limah balik kampung, kau pernah hantu Mak Limah, kau pernah cerita malam 2 hari lepas. Anak minta izin tutup lampu. Kita tutup lah. Ada buat macam mana? Ya tuan. Itu sekali kita hantu rumah. Tuan dan perempuan sekalian. Ya. Jadi datang tuntut ilmu, belajar. Sambil duduk, sambil iktikaf dapat. Dengan ilmu dapat. Pahala syahid dapat. Insya-Allah. Betul kan niat dia? Kat sini kita kena kawal sebab kita kena belajar. Kat sini kita kena kawal dalam keadaan. Kena kawal. Kadang susah, kadang payah, kita kena lawan. Ini ilmu. Ini pahala. Ini ganjaran akhirat. Kita lawan. Itu sebab orang ahli tasawuf ni tuan, ada cerita bab hati. Allah. Ya. Lintasan hati kita ni banyak. Lintasan hati kita ni banyak tuan, hari-hari melintih. Nampak orang perempuan melintih hati. Macam-macam keluar. Nak pergi masjid kan terlintih hati. Nampak muka suami terlintih hati. Macam-macam terlintih. Nampak duit terlintih. Nak beli tu, nak beli ni. Macam-macam. Betul. Maka orang ahli tasawuf dia kata letakkan 3 perkara ni. Nak tahu hati kita, lintasan hati kita ni, dia ada 3. Ada 3 tuan. Apa dia 3? Yang pertama, lintasan datang daripada nafsu. Yang kedua, lintasan datang daripada syaitan. Yang ketiga datang daripada hidayah Allah. 3. Jadi kadang kita nak beza tu Ustaz. Orang tasawuf dia bezakan 3 tu. Bila ada lintasan dia tahu ini nafsu, ini syaitan, ini Allah. Dia tahu. Dan ada orang yang tahu tu tapi dia pun tak tahu lawan. Maksud nak buat macam mana? Kan orang ramai kalah dengan petunjuk Allah. Dia tahu dia kalah nak buat macam mana. Taklah doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hdina fi man hadait wa adina fi man orang terlupa. Selalu gitu saya. Ya, tuan nak minta petunjuk daripada Allah. Ya, sentiasa minta petunjuk daripada Allah. Setiap hari yang berlalu kita minta dapat rapat lagi dengan Allah, rapat lagi dengan Allah. Ya, tuan. Orang takut dengan rimau, lari kepada rimau. Kita kalau takut dengan Allah, berlari kepada Allah. Berapa orang yang lari menuju kepada Allah? Takut pada Allah bukan berarti lari. Mana orang yang lari tu orang tak takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah ni kejar. Allahu Akbar dah sampai dah maksudnya. Allahu Akbar dah sedia dah untuk menunaikan solat. Tapi nafsu ni macam mana Ustaz? Nafsu ni ialah yang kalau terdetik tu dia lebih memenuhkan hajat, syahwat. Itu nafsu. Nampak perempuan cantik, cantik, lawa, pandang lagi sekali dah jadi syahwat. Itu nafsu. Tuan, ya. Bila nafsu ikut, tuan nampak pula apa lalu kedai KFC, berbau baik, sedap. Tuan, dah terbuka je selera, betul tuan? Ini bukan tuan ada saya. Siapa orang tuan kita serupa, tak ada beza tu, tuan. Juga yang tahu dia tahu, oh ni nafsu. Macam mana ni kata? Selera nak duit cukup belanja anak. Tuan, tak apalah, cerita lain lah. Kan tuan dan perempuan sekalian, nafsu. Wah, sampai keluar beli kereta, ada sikit rezeki, nampak kereta baru, tahu nak beli. Kereta lama ada lagi, elok. Hutang tak pergi, nak juga beli yang baru. Itu apa nama tuan? Nafsu rendah, lebih memuaskan hati. Hendak selera. Halal tak? Boleh, halal. Jadi cara nak lawan itu, pastikan dia mengikut syariat
syariat. Tuan, pastikan ikut syariat. Apa dia halal tak halal, jalan. Ya, tuan. Itu nafsu. Yang kedua, setan. Setan dia macam dia mempengaruhi. Bolehlah kereta tu. Boleh. Hutang ada itu biasa. Kau tak hutang tak kaya. Tu semuanya kau jual. Tu setan tu dah masuk. Tuan. Iblis dah mula masuk. Yuwas wisufi sudurin nas. Siapa dah? Minal jin nanti wan nas. Kan balik rumah. Orang rumah kata tak apa bang, betul ada. Nas dah masuk dekat situ. Orang rumah pula jadi setan. Menguatkan lagi apa yang ada dalam hati. Akhirnya boleh tak tuan? Boleh. Apa berlaku bila boleh? Susah hidup. Sebab apa? Utamanya dah puluh tak nak sedekah, dah puluh boleh nak sedekah sikit dia bagi. Cuba orang banyak dapat. Sedekah 50 tak ada hal tiap pagi. Tiap kali subuh 50, tiap kali subuh 10. Kan? Kalau hujung bulan bini minta cokai. Itu saya tak tahu. Tuan dah puas. Ya, setiap kali masuk tak mau warna biru tu lah. Buang ni hijau kan. Kalau masih tanpa fikir. Sebab ada lagi rezeki, ada lagi dia nak dapat pahala hari-hari tu. Pahala sedekah hari-hari dia nak. Kita kan dia sedekah tapi itulah yang biru masuk segi solai lah tu. Dapatlah pahalanya tu. Tuan kalau pergi mancing. Kan? Saya kalau mancing kolam 4 motor saya bagi tu. Umpannya cacing ikan, besar cacing tu lah. Kalau impan bawa patokan yang besar, dapat besar ikan. Betul tuan. Jadi kita nak mancing akhirat, nak tuang ikan akhirat besok. Kau nak layak kodak-kodak yang tuan. Ya, saya menyeru dia, Ustaz dah buat belum? Kadang-kadang buat lah. Allahu Akbar tuan. Sayang dengan duit tuan. Bukan sonam punya cerita ni tu. Sampailah hujung nyawa besok. Kita sayang je lagi. Tuan. Orang tahu tak percaya cuba tengok. Masuk hospital. Yang tua-tua tu kan. Masuk hospital, cungap tu kan. Bila salam tahu duit RM10 ke tangan. Kan? Tahu duit RM10. Macam mana cara salam kan? Tokam. Itu lain lagi tu. Masih lagi bersemangat je tu. Tengah tu bersemangat tu. Tak sama lah tuan. Tuan. Kadang-kadang jangan pergi kat dia. Letak kat bawah. Bawa bantak. Tuan. Pastinya ada sikit. Kalau tak bawa bantak. Tengok. Lepas tu datang cucu-cuci. Dia tak nak dia bangun dah tidur. Dah sikit bentar. Takut kan bangkitkan terangkit. Kan jatuh pula. Satu cerita. Sayang tuan. Ya. Orang tasawuf dia nak bezakan orang cinta dunia dengan tak cinta dunia. Dia kata senang je. Kita sebut dengan tuan antara duit dengan kertas kan. Duit dengan daun. Ni apa? Daun. Ini apa? Hui. Duit. Ya kan? Ada hui tu. Masih lagi ada dalam hati tu cinta. Okey. Yang ketiga apa dia? Yang datang daripada petunjuk Allah. Setan tadi apa dia? Menggoda, menipu, mempengaruhi, mengajak kita sampai kita terjerumus. Maksud terjerumus ni ke lembah maksiat. Ya, sama ada fahsyat, mungkar. Fahsyat ni bentuk seks selalunya yang menggoda hati. Ya, mungkar ni kejahatan. Tuan, dia mengatakan fahsyat ni merosakkan diri sendiri, mungkar ni orang lain, melibatkan orang. Ya, tuan, Allah alam. Baik. Dan ia tempat mencari bekalan yang bagi perjalanan yang sangat panjang, iaitu perjalanan ke negeri kekal akhirat. Perjalanan kita ada 5 tuan. Satu, dipanggil alam roh. Tak tahu berapa lama kita dicipta oleh Allah alam roh. Yang kedua, dimasukkan ke alam rahim. Itu 9 bulan 10 hari. Masa kita berada di alam rahim, kita rasa lama nak. So lama, padahal 9 bulan 10 hari pun kita menilai kelamaan satu janin. Bila dah pindah alam rahim, dia pindah ke satu alam, dia panggil alam musyahadah sekarang, ataupun alamul ikhtibar dia panggil. Alam ikhtibar maksud alam ujian. Segala yang ada depan kita semua ujian. Yang kita lihat, yang dapat kat kita ni semua ujian. Pemberian Allah yang bakal ditanya semula. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu pemimpin. Orang itu pemimpin. Dia memimpin tangan dia, mata dia, telinga dia, hati dia, akal dia, minda, perasaan dia. Kalau dia sebuah keluarga, dia memimpin ahli keluarga dia. Kalau seorang ibu, pimpin keluarga, harta dan sebagainya, suami dan sebagainya. Kullukum an mas'ulun. Setiap orang akan dipertanggungjawabkan. Ditanya balik.
Dulu kau buat apa dengan anak kau? Dulu kau harta dapat ambil kat mana? Apa yang kau buat? Tangan kau buat apa? Mata kau buat apa? Telinga kau buat apa? Kat mana kau campakkan anggota tubuh kau banyak masa pergi kat mana? Sudah. Boleh menjawab tuan. Jadi perjalanan kita panjang. Lepas tu masuk alam barzakh namanya. Alam barzakh ini alam yang telus. Sana telus, kita tak telus. Kita tak nampak. Dia belah sana boleh nampak. Ya. Mak kata apa? Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Barzakh. Kita tengok air laut yang biru. Pasal air laut kuala, ikan yang ada kat kuala tak semuanya boleh sampai ke laut yang biru. Tuan. Tapi ada ikan yang boleh duduk dekat situ. Dia boleh pergi ke dua alam. Macam itulah takbir. Ya, tuan, bila barzakh bainahuma barzakhul la yabghiyan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, apa panjang perjalanan. Lepas tu ada satu lagi perjalanan, iaitu dipanggil perjalanan hari akhirat. The ending. Ya. Kita punya penutup perjalanan kita pada alam barzakh, iaitu alam akhirat. Alam akhirat ni alam yang sudah tak ada penghujung lagi. Itu last. Atuk saya meninggal tahun 76 kalau tak salah, 77 atau 78. Kalau kira hari ni berapa tahun dah dia meninggal tuan-tuan? 70 dengan 20 dah kayak 50 lah. Lebih kurang 40 tahun dalam kubur tu duduk. Tu saya. Imam Ghazali meninggal tahun 500 berapa Hijrah. Sekarang berapa? Dah 1000 tahun duduk dalam tu. Imam Syafi'i 1200 tahun dah duduk dalam kubur. Tuan-tuan bayangkan kita hari ni duduk, orang yang dah meninggal kalau kita kira macam mana keadaan dalam kubur. Lama tak tu? Dia hidup berapa tahun dah tu? Saya dalam 70 tahun dia hidup. Tak lama. Tapi kadang-kadang hidup alam kubur lebih lama. Apa persiapan kita ke alam kubur? Itu yang kita kena fikirkan. Ya, jadi perjalanan kita ni panjang. Yang last sekali itulah akhirat. Ya, apabila kita mati tu ahli syurga dah dipisahkan, ni ahli syurga, ni ahli neraka, maka utiya bi al maut, didatangkan maut. Bila dah dipecahkan dua ni, didatangkan maut. Malaikat seru, wahai ahli syurga, wahai ahli neraka, tengok sana, kau nampak tak tu? Semua orang ditakdirkan nampak benda tu. Maka dipanggil lah, ya, utiya bil maut. Maka maut tu didatangkan dalam bentuk seekor kabsh. Kabsh ni kambing yang bungkungnya besar. Kalau pergi Mekah jumpa si Madi, nampak tengok kambing berderit, dia datang. Bukan kambing kita ni, kambing licin ni tuan. Habis semua dibalut protes basi. Yang ni apa? Maka disebelihlah mati tu. Semua orang tengok. Dia tengok. Maka disebelihlah mati tu. Mati itu dijadikan sebagai makhluk seperti kambing, lalu disembelih. Maka matilah mati. Maksud matilah mati, maksud tak ada mati lagi dah. Maka dia pun seru lah, wahai ahli syurga, masuklah ke syurga, ya, khaludun bila maut. Sebab mati dah mati, duduklah dalam syurga selama-lamanya. Sebab mati dah panas balik, dah mati. Seronok lah dia, happy lah dia, suka-suka lah pergi lah, masuklah syurga. Tiba pula masuk dalam neraka. Ahli neraka, masuklah kau ke dalam neraka, khaludun bila maut, selama-lamanya. Tak ada lagi dah kematian. Duduklah kau dalam tu sebab mati dah disembelih. Ya, tuan, terbeza. Ahli kubur bila masuk dalam kubur, ya, selepas jawab soalan mungkar nakir semua, dia terbagi kepada dua alam dekat situ. Ya, satu alam orang yang beriman, satu orang alam yang tidak beriman. Ya, dia bukan duduk kat situ orang kubur kena seksa. Sebelah dia orang alim baik, sebelah orang tak ada kesan dia tuan. Kesan tu, semua tu tak ada kesan. Itu sebab dalam satu hadis dia bertanya, orang ahli kubur ni menyambut mayat yang baru datang, jenazah, roh yang baru datang, ahli kubur menyambut. Dia tanya, apa khabar Pak Imam kita? Kata asal imam. Oh, imam apa semua ni, alhamdulillah sihat lagi, selalu baca doa untuk kita. Oh, alhamdulillah. Tanya macam mana geng kita dulu yang sama apa dulu, pada banyak bukit, banyak gunung semua. Dia dah lama pergi dah. Dia buat ni, orang beriman ni berbuat. Dia dah lama pergi dah. Ya? Tak ada jumpa pun. Ya, tak ada pun. Tak ada. Oh, orang yang duduk situ dia faham. Ada di sebelah. Dia kata ada di sebelah. Kau masuk sebelah tu.
Maksudnya tempat lain, bukan tempat orang-orang yang soleh. Itu yang kita takut, tuan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu membawa bekalan dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik bekalan itulah memelihara diri daripada keaiban meminta sedekah. Ini ayat disebut pada musim haji. Ni orang pergi Mekah nak menunaikan haji, tuan dan puan sekalian, kenalah berbekal. Ya, jangan main tawakal. Biar anak bini makan apa? Tawakal, malaikat jaga, jangan risau. Itu tak boleh. Kalau nak tinggalkan anak, isteri, kalau musafir ke, pergi haji ke, maka tinggalkanlah dengan apa? Material yang secukupnya, supaya tidak minta dia kata tu. Ya. Jadi apakah yang terbaik, bekalan yang paling terbaik? Ya. Nak tinggalkan bekalan karya jalan, ialah takwa. Ya. Ya, tuan dan puan sekalian. Baik, dan tiada binasa melainkan mereka yang dilalaikan oleh dunia daripada akhirat dan dilupakannya oleh segala kesedapannya daripada perjalanannya. Tuan, hidup kita ni umpama musafir. Ini dikatakan yang kita umpama musafir, dilalaikan dunia daripada akhirat, segala kesedapannya. Kat dunia ni ada benda yang sedap, seronok. Dunia ni memang manis. Manis, tuan, manis. Sifat dia manis, tapi manis dia menipu. Hadis Nabi SAW dia daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa, tuan? Inna dunya hilwatun. Dunia ni manis. Khadiratun, hijau. Jadi Nabi bagi dua sifat. Satu manis, manis tu benda dirasa. Ya. Juga kalau khadiratun ni hijau, itu dari segi isi pemandangan. Khadiratun, hijau. Wa inna Allaha mustakhlifakum fiha. Allah khalifahkan engkau dekat dunia ni. Khalifah maksudnya apa? Jadi ketua, jadi pemimpin untuk mengurus dunia. Tuan, siapa yang tinggalkan bagi dunia ni? Allah dekat kita. Ya. Darah sifat dia sedap, cantik pula mata memandang. Fayanzuru kaifa ta'maluna biha. Jadi Allah tengah tengok aja depan mata dia. Tuan, ni saya tasbih ni tu bukan saya Tuhan, tak ada tasbih, tengok. Ya. Ya. Orang apa? Allah yang tidak ada rasa ngantuk, sinatun wala naum, tak ada tengok. Apa kau buat dengan anak, dengan bini, dengan harta, dengan dunia? Tengok. Ayo. Maka Nabi kata, fattaqud dunia. Ya, bertakwalah kamu, takutlah kamu dengan dunia ni. Hati-hati. Takwa artinya apa? Berhati-hati. Fattaqud dunia. Lepas tu Nabi sebut wattaqun nisa. Hati-hatilah dengan perempuan. Tuan dan perempuan sekalian, Allah Akbar. Sebab apa? Perempuan ni sebahagian daripada dunia. Ya. Ya. Perempuan dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah sebut, ad-dunya mata'un. Dunia ni adalah benda, barang-barang. Minta maaflah kamu perempuan marah kan. Ustaz, kita di barang ni tak ada orang tu. Nabi nak beritahu bahawa nilai fa khairul mata'i, sebaik-baik barang di atas muka bumi ini, imra'atun salihah, perempuan yang salihah. Itu sebaik-baik, tuan. Ya. Kalau dapat perempuan salihah, alhamdulillah. Ya. Ada kawan saya nama dia Ustaz Fatah. Ya, dia dapat salihah sebab nama isteri dia salihah. Dia cakap buat lawak dia lah, imam muda, bila dengar ceramah dia seronok. Ya. Baik, tuan dan takut nisa. Ya, sebab nisa ni pandang cantik, dia rasa pun sedap. Allah Alam rasa macam mana tu Ustaz? Jangan sebut. Ya. Dalam hadis lain Nabi kata, tuan, minta maaf lah. Ya, sebab dia fitnah. Nabi kata, ya, fa inna awwalu fitnati Bani Israel an-nisa. Kana fi nisa. Ya, sesungguhnya fitnah Bani Israel, rusaknya Bani Israel ni punca pada perempuan. Bukan Nabi nak menjatuhkan fitnah di situ, maksudnya dia mudah mengganggu hati lelaki. Fitnah ni gangguan lah dekat lelaki. Tuan dan maksudnya dalam hadis lain Nabi kata, ya, Allah Akbar. Dalam Quran disebut zuyyina lin-nasi hubbush syahwat.
Kan Allah dihiaskan mata orang manusia ni tuan-tuan dengan hubbus syahwat. Apa dia hubbus syahwat? Nak tu nak ni. Kan? Nak tu nak ni, apa yang dia nak bermula sekali Allah letak? An-nisa, perempuan. Ya, tuan dan perempuan. So perempuan dia banyak kena jaga. Ya, tuan Nabi kata dalam hadis lain, perempuan kalau iza akbalat fi surati syaitan. Perempuan ni kalau ke depan, datang ke depan, maka datanglah dia dalam bentuk syaitan. Bukan perempuan syaitan, tak. Bagi lelaki ni dia terganggu dengan bisikan syaitan yang mempengaruhi tadi. Kalau dia kata ini nafsu, dia tolak, astagfirullah. Kalau kata syaitan cantik seronok, dia dapat 2, 3, 4 tu kan. Ya. Tu. Maka Nabi ajar kat ujung tu apa dia kata? Wa in adbarat, kalau dia belakang pula pun macam syaitan juga. Maksudnya. Apa maksud ni? Syaitan bukan perempuan, syaitan. Gangguan syaitan dalam hati manusia. Maka Nabi kata apa? Ya. In absara. Okey. In absara, kan absara. Nabi tak kata iza nazara. Tengok tak, absar ni mendalam maksudnya. Ya, basirah ni dalam. Maksudnya dalam, boleh mempengaruhi hati. Maka ahadukum falyati ahlahu, maka datangilah ahli isteri dia lah, ahli isterinya. Ahlahu maksud itu isterinya yang halal. Tuan dan perempuan sekalian, fa innahu yarud, benda tu akan menolak apa dia? Apa yang terbuku dalam hati tuan dan perempuan sekalian. Hilanglah, bersihlah. Jadi orang perempuan kalau lelaki minta ke, tanya ke, jangan nak menolak, dia ada masalah. Ya. Sebab Nabi suruh, ya, tuan dan perempuan sekalian. Jangan tertipu dari setan. Satu lagi ni, nak habiskan ni tuan, boleh? Minit lagi ni, tak bunyi lagi kan? 4 minit lagi tuan. Ketahuilah bahawa siapa yang badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong, dia menyangka dia bersih daripada saya, dia telah tertipu oleh setan. Dia banyak dunia tapi dalam hati kata aku tak suka dunia, tapi semua ada kat dalam perut. Rumah besar, kereta besar, pada perut balik. Allah pada perut pula tu, ya Allah banyak. Dia kata aku ni zuhud. Nah, itu tak zuhud. Ya, satu orang Habib ni sifat Habib ni, dia suka belanja. Siapa datang rumah dia bagi kamu makan serap-serap. Jadi ada Habib ni dia bagi. Jadi ada tamu tu heran, Habib kau ni memang bagus. Aku datang macam-macam kau bagi aku makan. Ya. Datang Habib ni kata, aku ni tak hebat mana, aku tak kaya yang seperti kau sangka. Adik aku lagi kaya, kata dia. Siapa nama dia Habib sekian-sekian, dia ada duduk kat tempat sekian-sekian. Kau cuba pergi dia. Yang kawan ni pun seronok lah. Tuan dan puan, kalau Habib macam ni punya baik, yang tu lagi kaya agak macam mana? Entah kambing bagi buat balik, entah kereta dia bagi buat balik. Yang tu aku semangat lah baik. Orang dah jauh merantau jalan dengan harapan sampai saudara makan tuan. Sampai buat cari alamat, tengok jumpa rumah kodok buruk. Dia pun tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Habib, ya Habib, aku datang daripada abang kau, dia kata suruh ziarah, jadi aku datang ziarah. Masuk Allah, ahlan wa sahlan. Dia pun masuk dalam duduk. Habib tu dia bagi teh lah tu kan, saya tambah setengah, tak penuh cawan. Roti dia bagi sekorek. Jadi yang kawan ni rasa ini mukadimah kot. Burak tak payah keluar yang sedap-sedap tu kan. Lepas tu baliklah kawan. Balik kawan ni berjumpa Habib lama balik. Kawan Habib, kau tipu dan konon dan sengaja ni kan, tuan dan perempuan sekalian. Tak, dia kata, untuk makluman kau, kata dia kan, adik aku ni, ini yang zuhud dia ni yang sebenar. Dia sebenarnya unti tu ada satu, dia potong 2, separuh dia bagi tetamu. Macam tu juga air, separuh dia bagi setengah cawan. Maknanya dia dengan dunia ni dia tak ambil, dia ambil sekadar dia je. Bila datang tamu dia meraihkan kau, dia bagi separuh dari apa yang dia ada. Aku ni kotor banyak, bukan separuh. Kopok aku bagi bau sikit je, secara kelengkek dia begini. Ini tanda orang yang dah meninggalkan apa? Dunia dah, hati dia. Sabda Nabi SAW, innama mathalu sahibid dunya kalmashi fil ma'. Nabi kata, orang yang sahibid dunya, orang yang cintakan dunia, kalmashi fil ma', orang
Orang yang ada dapat habian dunia, apa nak ada, dapat rezeki dia murah. Ya, hal yastati'u allazi yamshi fil ma'i an la yataballa, ya, qadamahu. Boleh tak orang berjalan dekat air tanpa basah kaki dia? Mesti kono pocik air. Mesti kono. Macam itulah perumpamaan dunia. Orang yang berjalan dekat atas air, bukan air dalam ni banjir tak. Hujan je. Boleh jalan, mesti kono kotin tu air. Kesan daripada keburukan dunia tu dia akan bawa ke akhirat. Kita bukan bawa lagi tuan-tuan, habis tuan-tuan. Allahu Akbar. Halaluha, Sayyidina Ali berkatakan, Sayyidina Ali yang dimuliakan mukanya, dia berkata, mukanya ni maksudnya tuan-tuan, Sayyidina Ali ni mendapat gelar karramallahu wajhahu. Itu gelaran Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ada orang kata ini Syiah Ustaz. Dah bunyi dah. Ini Syiah Ustaz, tak payah kita kata. Tapi dah bagi gelaran Nabi lah. Ya, sama juga Sayyidina Khalid bin Walid, Saifullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, Sayyidina Umar, gelaran Amirul Mukminin. Umar Al-Faruq, Faruq ni Furqan, memisahkan antara benar yang batil. Sayyidina Ali dipanggil karramallahu wajhahu, Allah muliakan muka dia. Apalah muka Allah muliakan? Kerana Sayyidina Ali ni masuk Islam sejak kecil, tak pernah menyembah berhala. Jadi tak pernah jumpa berhala, jumpa mungkin tengok tak jauh tapi nak menyembah. Maka Allah muliakan muka dia. Darajat yang dia dapat. Jadi muliakan mukanya. Jadi macam mana untuk kita nak gelarkan ni? Boleh, harus, kenapa salah? Tak salah. Jadi yang baiknya kalau ikut Quran, radhiyallahu anhum wa radu anhu, supaya adil semua sahabat. Tak. Betul lah, adil semua sahabat. Tak semua sahabat dapat gelaran. Betul. Mana yang dapat gelaran? Macam Sayyidina Ali mendapat gelaran. Bagilah gelaran tu kita ikutlah. Salahnya. Jadi Syiah ni sama mengagungkan Ali itu. Sebab dia, kita memberi darajat bukan nak mengagung macam dia orang mengagungkan, sampai menganggap Sayyidina Ali ni sebagian pecahan Syiah ni adalah siapa? Tuhan. Jadi dunia ni apa dia? Halaluha hisabun. Benda halal yang kita dapat akan dihitung oleh Allah, ditimbang. Gaji kau ambil kat mana? Kerja apa? Cikgu. Ngajar kat mana? Ma'ad. Ngajar kat mana lepas tu? Itkon. Banyak dapat, ditahan lah. Apa kerja? Ditanya tuan, apa kerja? Mengajar. Betul kau mengajar? Betul mengajar. Kau apa masuk? 7.5. Ya kau? Sudah. Masuk 7.5. Kadang-kadang terlewat. Gaji lewat tak? Tak pernah lewat. Belum cukup bulan dah masuk. Bulan ni lagi cepat masuk. Bila? 5 boleh. Boleh. 7 boleh. Tadi orang rumah saya bisik, 7 boleh bulan gaji. Dia orang lagi tahu, kita tak tahu. Allahu Akbar. Dah terbang separuh. Dia beritahu dah terbang separuh. Dia beri kabar gembira kan. Kita pun terima, ayalah. Nampak cepat. Okey, masuk kelas pukul berapa? Masuk kelas pukul 8. Sampai pukul berapa? 1 jam, pukul 9. Kau masuk pukul berapa? Confirm pukul 8. Dia tiap kali ke? Okey, habis tuan ni godek. Tuan, puan sekalian. Allahu Akbar. Ya. Halal hisab. Yang halal tu, yang haram dengan cerita. Tuan. Haram muhanar. Yang haram kita makan tu dibakar dulu daging tu, yang mana tumbuh dengan haram. Bakar, panggang. Baru masuk syurga. Sikit lagi tuan. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Isa alaihi salatu wasallam melihat dunia pada rupa seorang perempuan yang tua. Nabi Isa ni cerita. Ya, ni hebatnya orang dulu dia bagi 4 poin. Pertama Quran, kemudian hadis, kemudian cara dalil akli, kemudian kata-kata hikmat, kemudian ada cerita. Jadi orang putih kata ada 2, satu must know, better know. Macam itulah lebih kurang bahasa orang putih. Ya, kita kena tahu yang wajib tahu Quran ayat tu. Jadi apa yang kita elok kita tahu, cerita-cerita macam ni lah. Cerita-cerita yang memberi semangat, memberi kita peringatan. Jadi salah ke Ustaz tengok Doraemon? Tak salah. Ambil pengajaran dia tu. Kan? Cerita Doraemon kadang-kadang golak itu. Tommy and Jerry tak pernah tenang, aman dunia antara 2 ekor. Kan? Tikus dengan apa? Kucing kan? Tommy and Jerry. Dulu lah suka tengok, sekarang dah terlampau banyak, dah tak ada orang tengok. Ambil pengajaran tuan. Macam mana pengajaran tak tuan? Tommy tu kucing ya? Tom kan? Tom. Kucing tu kan? Digelek dari stem roll tu tuan. Lepeh.
Happy tuan. Lepas tu tutup elok balik. Macam itulah ahli neraka Ustaz. Gelek stamrul lepek. Terus elok balik. Kau tak mati. Ambil pengajaran. Ya tuan-tuan nampak sekalian. Allahu Akbar. Dan riwayatkan Nabi Isa, ada riwayat. Jangan cari kat mana orang ustaz ni cerita. Anggap macam itulah cerita. Di riwayat Kila ni dikatakan, ya. Kadang-kadang kitab Israiliyat ni pun ada dalam kitab-kitab sebahagian tafsir. Sebahagian ulama street ni tak boleh masukkan. Ya, sebab tu cerita Israiliyat. Tak jadi masalah kalau ada pengajaran bagi saya. Bukan suruh percaya, bukan suruh beriman, tak. Masalah ada pengajaran, ambil pengajaran dia. Pengajaran dia macam cerita Israiliyat. Ada satu cerita Israiliyat tentang rahib yang beribadah sekian banyak. Sekian lama duduk dekat gua. Ada 3 orang, 4 orang saudara ni nak pergi berjihad. Ada adik perempuan seorang. Ini cerita ni. Cerita Israiliyat kan dalam tu. Pengaruh perempuan dengan rahib yang rajin beribadah ni. Dia kata aku nak pergi berjihad, 4 orang ni jihad pada adik perempuan. Nak tinggalkan kat sini. Tak boleh, kata rahib. Sebab dia tahu ni gangguan. Maka suruh buat rumah dekat dengan apa tu? Dekat dari dia punya tempat ibadah dia tu. Tuan-tuan dan puan, dia buatlah rumah kat situ. Bagus rahib ni dia. Orangnya dia. Wah, kan? Itu starting dia tu baru tu. The beginning of zina tu lah dia. Lama-kelamaan perempuan tu datang, bagi makanan sikit. Bila perempuan tu tidur sana, dia pula risau. Setan bisik kat dia, kau tak risau tu amanah tu. Kesian ada seseorang, pergi kan jumpa dia, duduk berburak pula. Ajarkan dia agama. Mula tu ngajar. Akhirnya berlaku yang tidak baik. Akhirnya mengandung. Ya, lepas tu apa dia buat? Setan bisik-bisik, bunuh perempuan tu. Tanam. Setan bisik. Bila saudara dia datang, minta maaf lah, kena penyakit, dah mati, aku dah tanam kat sini. Jadi setan dia mencerdik. Ya. Bila malam tidur, semua dapat mimpi yang sama. Jumpa balik, tanya apa kawan. Baca rahsia. Angkat, nak bunuh. Bila nak bunuh, setan datang lagi. Berada. Senangnya kalau kau nak selamat, kau sujud dekat aku. Maka sujudlah orang tu. Nak selamat daripada kena bunuh, matilah dia dalam keadaan sujud dengan syaitan, iblis. Itu cerita Israiliyat. Tapi boleh tak kita ambil pengajaran? Cerita dengan dunia apa semua? Boleh pengajaran. Mungkin benda tu berlaku. Dan tak mustahil berlaku zaman kita ni. Tuan, fitnah. Sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi kata, bagilah aku amanah dekat dunia ni. Aku boleh yakin dengan ilmu dan keyakinan, aku yakin boleh menjaga amanah harta aku. Jangan bagi aku perempuan, aku tak yakin. Kalah. Tuan dan perempuan. Allah Akbar. Orang perempuan jangan rasa rendah diri. Tidak. Letakkan diri kita di mana yang Rasulullah SAW letakkan. InsyaAllah daripada ujung rambut sampai ujung kaki, pahala saja. Ya. Buat baik dengan mak ayah. Bila ada suami, buat baik dengan suami. Syurga orang perempuan letaknya di bawah tapak kaki lelaki, kan? Syurga seorang lelaki letaknya di bawah kaki perempuan. Tuan-tuan besok ada anak-anak itulah. Ya. Syurga dia, syurga mereka bawah. Tapi masing-masing ada bahagian. Allah itu Maha Kaya, Maha Adil. Ya. Kita tak boleh nak pilih, ya Allah jadikanlah aku lelaki, tak boleh. Ini pilihan Allah. Yang kita boleh pilih, nak buat atau tak buat, nak ibadah atau nak hati, kita boleh pilih. Tapi nak jadi kita lelaki perempuan, nak lahir kat Malaysia, nak lahir kat London, nak lahir kat Pegono orang India, nak lahir pun orang putih, apa yang kita tak tuan. Apa yang Allah bagi ni bersyukur. Habis apa cerita ni tuan, Nabi dah ni. Dan diwakil bahawa Nabi Isa AS melihat dunia pada rupa seorang perempuan yang tua sangat hodoh, yang memakai berbagai perhiasan. Orang tua pakai golang omeh, ya Allah, di kanan tuan. Ya, orang tua gigi dah tak ada, mata orang kuyup, kulit dah berpadut. Macam tu lah paman dia tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, ini gambaran lah. Maka bersabdalah kepada perempuan itu, Nabi Isa tanya ke perempuan tu tadi, berapa orang suami engkau yang telah engkau berkahwin dengan mereka? Maka dunia itu menjawab, tidak dapat aku hitung mereka. Dan terlampau ramai bini lelaki yang terpengaruh, maksud itu dengan dia. Tuan-tuan, maka dunia tu, lepas tu apa berlaku tuan-tuan dan perempuan sekalian? Adakah mereka menceraikan kamu atau mereka mati daripada kamu? Adakah mereka maka dia berkata, aku punahkan mereka sekalian mereka. Maknanya ya, cinta dengan orang perempuan ni bawa sampai
mati. Ya, kita banyak melihat orang yang mati kerana dunia. Banyak tengok tak? Banyak tuan-tuan. Banyak kita tengok. Maka Nabi Isa AS bersabda, aku hairan bagi suami engkau yang masih lagi tinggal. Hari ini ada ramai lagi orang cinta dengan dunia. Bagaimana mereka tidak mengambil teladan dari sekian suami yang kau terpengaruh. Orang yang hidup ni tak ambil teladan yang terpengaruh dengan dunia. Kojo pagi sampai potang berio cari rezeki, sembahyang tak nak. Tuan, berio cari rezeki. Allahu Akbar. Bawahnya ada YouTube tulis kat belakang. Siapa nak beli apa? Beli kuih apa ni? Keropok leko. Dia jual tuan, ya, keropok leko. Kalau 3 batang RM5. Lepas tu kalau kilo 3 kilo RM45. Tulislah simpan katik bawah, ketak bawah sekali. Untuk cari rezeki nak kahwin. Kat bawah tu dia tulis rezeki nak kahwin tuan. Nak cari rezeki nak kahwin boyo-boyo mencari tuan. Bayang tak? Maksud tak, Nabi tak pernah, sunnah Nabi tak tahu, masjid tak pernah koi, amalan tak dijaga, tuan dan perempuan sekalian. Ini yang terpengaruh dengan apa? Dunia. Pengaruh dengan dunia cari rezeki, tapi waktu yang sama tak lupa tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuan dan perempuan sekalian. Allahu Akbar. Nabi tuan. Ya. Nah, jadi insya-Allah masa akan datang kita akan jumpa dengan membesarkan diri, ego lah ni tuan-tuan. Ya, di antara kelakuan yang dicela, dia merupakan penyakit ataupun maksiat batin. Jangan orang sedar dia besar diri, dia tak kat dalam dia pun itu adalah maksiat batin. Wallahu a'lam wa aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman wa fahman wa hifzan wa hudan wa tuqwa wa ilman wa syuhada wa salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika min bala'id dunya wal azabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina